Assalamualaikum kelas. Okey, hari ini saya akan terangkan topik minggu lepas yang kita dah masuk, iaitu algoritma pada bab 3. Okey, apa itu algoritma, pseudocode dan carta alih? Okey, hari ini saya akan terangkan satu persatu dahulu maksud algoritma dan apa pseudocode serta carta alih. Okey, kita teruskan ya. Okey, tengok algoritma. Maksud dia, algoritma ialah tata cara atau tindakan yang perlu dilaksanakan dan mengikut urutan tindakan untuk selesaikan masalah. Okey, contohnya lah masalah kita ni nak mandi pagi. Jadi, bila kita nak mandi pagi, apa tata cara dan tindakan kita kena ambil? Okey, tata cara yang pertama kita kena bangun tidur lah. Okey, tata cara. Macam mana cara kita ni nak pergi mandi ni, nak pergi toilet ni. So, apa yang kita kena buat? Okey, kita bangun tidur dulu. Lepas kita bangun tidur, apa tindakan kita ambil? Okey, kita ambil towel. Kita buka baju, nak mandi kan? Okey, lepas tu urutan dan tindakan. Okey, urutan apa maksud urutan dan tindakan ni? Okey, contohnya bila kita dah masuk bilik air, kita berus gigi dulu ataupun ada orang berus gigi dulu, ada orang dia basuh muka dulu. Okey, ikut urutan. Tak adalah orang masuk bilik air, tiba-tiba je dia terus ambil berus berus jamban, dia tunggu basuh jamban. Tak, dia nak mandi kan. Jadinya dia akan urus diri dia dulu. Okey, faham tak? Okey, tata cara, tindakan dan urutan. Kena ingat maksud algoritma ni. Okey, apa pula maksud pseudocode? Okey, pseudocode ni adalah satu set aturan yang ditulis dalam bahasa pertuturan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Okey, apa maksud bahasa pertuturan? Okey, bahasa pertuturan ni bahasa yang mudah kita faham. Contohnya bahasa Melayu, bahasa Inggeris, boleh nak tulis bahasa Cina, bahasa Tamil, boleh. Tapi make sure yang orang lain baca, dia faham bahasa tu. Okey, selalunya kita akan guna bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sahajalah. Okey, untuk kita selesaikan satu masalah. Okey, set aturan ini menunjukkan langkah demi langkah untuk melaksanakan sesuatu tugas. Okey, pseudocode ni dia menunjukkan langkah pertama kita kena buat apa. Langkah kedua kita kena buat apa sampailah dia tamat. Okey, saya akan terangkan sekejap lagi. Okey, tips menulis pseudocode ni awak boleh baca sendiri ya. Okey, ini adalah pengertian untuk carta alih. Okey, carta alih pula mengandungi simbol geometrik yang dihubungkan menggunakan anak panah. Okey, awak minggu lepas awak dah buat kan simbol geometrik yang digunakan untuk dalam kita nak buat carta alih kan? Okey, nanti kejap lagi kita tengok aktiviti ini akan dilaksanakan mengikut turutan dari atas ke bawah. Okey. Ini adalah ini adalah contoh carta alih. Okey, tengok yang pertama. Pada bahagian yang pertama adalah mula dan pada bahagian yang terakhir adalah tamat. Bentuk dia sama kalau awak perhatikan. Okey, ingat yang pertama mula dan yang terakhir tamat. Okey, yang kedua adalah bentuk segi empat tepat memanjang macam ni. Okey, ini apa ni? Aktiviti atau proses apa yang kita buat. Sama juga yang ni. Okey, apabila awak jumpa bentuk diamond macam ni, dia adalah bentuk yang bersyarat. Maksudnya dia mesti akan ada ya atau tidak. Nak mandi? Ya. Okey, mandilah. Nak mandi? Tidak. Okey, patah balik naik atas, pergi tidur. Contohnya macam tu. Okey? Okey, perkara penting yang ditulis dalam algoritma. Okey, apa benda yang kita kena tulis dalam algoritma? Apa benda yang penting? Okey, yang pertama adalah menggunakan bahasa yang mudah. Contohnya bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Okey, setiap langkah yang dilaksanakan mesti dihuraikan dengan jelas. Jangan guna short form Kita mesti kena tulis panjang-panjang macam ni. Setiap langkah yang dihasilkan apa semua mesti guna tulisan yang panjang. Okey, urutan langkah yang dinyatakan dengan betul. Okey, urutan tu mestilah daripada atas ke bawah. Kita tak pernah buat daripada tamat baru mula. Kita mesti buat mula terus tamat. Okey, ini adalah dua cara macam mana kita nak tulis algoritma ni. Okey, cara yang pertama kita akan guna carta alih. Dan cara kedua kita akan guna pseudocode. Okey, kaedah menggunakan simbol grafik. Inilah simbol grafik ni. Ini adalah simbol-simbol grafik. Okey, yang kedua anak panah. Tengok ni, anak panah ni nampak?
Okey, anak panah ni bila awak lukis, mesti jejak dekat dia punya simbol grafik Tak ada tiba-tiba tergantung macam ni, tak. Dia mesti kena titik ni memang terus ke situ. Okey, nampak semua? Ni mesti kena jejak. Okey, yang ketiga bentuk geometri. Okey, yang tadilah ada petak, ada bulat, ada bujur. Okey. Untuk mewakili, okey, ini ABC ni untuk mewakili urutan langkah bagi algoritma yang dilaksanakan. Kenapa kita gunakan bentuk geometri yang berbeza? Sebab bila kita guna yang sama, kita tak tahu mana proses dia, mana aktiviti dia. Mana mula, mana habis. Okey, so kita kena gunakan bentuk yang berbeza untuk kita tahu apa perbezaan setiap proses tu. Okey, pseudocode ni pula langkah-langkah algoritma menggunakan ayat-ayat yang ringkas. Okey, contohnya mula, jika, tamat. Okey, mungkin awak tak nampak lagi, kejap lagi baru saya tunjuk. Okey, ni yang awak dah salin hari tu, yang awak dah buat. Okey, simbol. Okey, yang pertama simbol mula dan tamat. Bila kita nak gunakan simbol ni? Okey, dalam carta alih sahaja. Okey, dalam carta alih sahaja kita akan gunakan simbol mula dan tamat guna yang ni. Okey, proses atau aktiviti. Okey, kita akan guna yang ni. Okey, pilihan atau bersyarat. Menguji sama ada benar atau tidak, kita akan gunakan yang ni. Okey, aliran anak panah lah. Aliran aktiviti daripada atas ke bawah, ke tepi, ke tengah macam tu kan. Okey, ini adalah penyambung. Penyambung ni maksudnya, okey, page yang pertama awak dah tulis dah ni algoritma awak ni. Okey, lepas tu kat bawah ni awak tak tamat lagi, tak habis lagi. So awak nak buka ke page yang ke belakang, page yang seterusnya, nak sambung. Okey, awak atas sekali awak kena buat bulat kecil je. Sambung, menggabungkan aliran yang berlainan. Dan yang terakhir adalah output input. Apa yang awak nak masukkan dan apa yang awak akan hasilkan. Ini adalah bentuk dia. Ini bentuk simbol dia Okey, ini adalah perbezaan antara algoritma, pseudocode dan carta alih. Okey, algoritma ni apa? Okey, algoritma ni adalah arahan yang mudah. Okey, maksud dia, saya nak semua orang pergi mandi. Okey, itu adalah arahan. Okey, contoh dia, kat sini dia cerita, algoritma dia nak masak air. Okey, dia nak masak air. Okey, dia nak buat air kopi. Okey, algoritma dia, arahan dia adalah saya nak buat air kopi. So, saya kena masak air. Saya kena masukkan kopi ke dalam cawan. Lepas tu, saya kena masukkan gula. Saya masukkan air panas ke dalam cawan. Okey, so kalau macam pseudocode dia pula, mesti ada perkataan mula, mesti kena ada perkataan tamat. Ini, dia punya kata kunci dia, mula dan tamat. Ini adalah arahan biasa. Ini adalah pseudocode. Mesti kena, okey, mula-mula kita masak air. Lepas tu, masukkan kopi ke dalam cawan. Lepas tu, masukkan gula. Lepas tu, masukkan air panas ke dalam cawan dan tamat. Okey, carta alih pula mesti kita gunakan ni bentuk geometri ni. Okay, ini adalah namanya carta alih pula. Dia akan guna ayat yang sama dengan pseudocode ni. Okey. Jadi bila awak dah ada pseudocode, awak senang nak buat carta alih. Okey, mula-mula kita guna bentuk bujur macam ni, okey? Mula, lepas tu kita buat apa? Aktiviti kita masak air. Okey, ini adalah proses ataupun aktiviti. Okey, masukkan kopi ke dalam cawan. Ni dalam ni terlupa lah ni tulis cawan ni. Masuk kopi ke dalam cawan. Bila kita masukkan kopi ke dalam cawan, ini adalah proses input. Masukkan. Input. Okey, sebab itulah dia bentuk macam ni, trapezium. Okey, masukkan gula pun input. Okey, lepas tu tuang air panas ke dalam cawan pun input. Lepas tu kita kacau air. Kacau air ni adalah satu aktiviti. Kita kacau air kan? Tangan kita bergerak. So, dia jadi aktiviti. Dan kemudian adalah tamat. Okey, dapat beza tak algoritma pseudocode dengan carta alih? Senang kan? Algoritma ni saya ulang balik semula adalah satu arahan mudah. Okey, pseudocode ni satu arahan mudah tapi kita gunakan mula dan tamat. Carta alih pula satu arahan yang lagi mudah tapi kita menambahkan bentuk geometri ni. Bila kita tengok ni kita boleh tahulah mana dulu. Inilah maksud dia daripada atas ke bawah. Nampak anak panah dia turun ke bawah. Tak ada daripada bawah naik ke atas tak ada. Okey, langkah-langkah menghasilkan pseudocode dan carta alih. Okay, yang pertama kita mestilah kena mengenal pasti masalah. Masalah apa yang kita nak selesaikan. Masalah gosok gigi ke?
masalah nak siang ikan ke, ni masalah ni. Jadi setiap benda yang ada dekat dalam kehidupan kita ni mesti kena ada jalan penyelesaian dia. Macam mana kita nak habiskan benda tu. Okey. Yang kedua, menentukan, apa ni? Menentukan yang digunakan. Menentukan, nanti saya akan tengok balik. Okey, yang ketiga, menentukan proses atau tugas yang dilaksanakan. Okey, kita nak guna proses yang macam mana? Okey. Yang keempat, menentukan output. Out. Yang diingini. Okey, ni ada output bukan out ni. Okey. Mereka bentuk algoritma yang tadi dan menulis pseudocode dan melukis carta alih. Okey, nanti saya akan bagi tahu apa yang tersilap ni. Ni output Out jadinya. Okey, dah habis. Okey, so saya nak awak buat satu pseudocode dan carta alih berkenaan dengan cara goreng ikan, cara buat air Milo, ataupun cara masak nasi, ataupun lagi satu saya lupa, cara mandi. Okey, nanti kejap lagi saya akan bagi tahu apa yang awak perlu buat. Terima kasih.